Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Alhamdulillah, selamat datang ke Masjid Usama bin Zaid Wangsa Maju, kepada semua pengunjung, dan selamat datang juga kepada semua yang berada di tapak ataupun di perkarangan masjid. InsyaAllah bersama-sama kita teruskan pagi ini, memulakan pagi kita. Kalau tadi pagi kita bersama untuk Tai Chi, dan kali ini kita nak teruskan lagi untuk majlis ilmu kita pada pagi 1 Januari 2014. Alhamdulillah, waktu ini bersama saya Nur Hayati Paradi, InsyaAllah kita bakal kendalikan program Islam Itu Indah. Kita nak mengindahkan pagi kita di pagi tahun baru, InsyaAllah. Dan untuk tahun ini bersama kita untuk kita memeriahkan Islam Itu Indah di IKIM FM, yang mana untuk kali ini kita akan bersiaran secara terus, secara langsung di radio IKIM FM menerusi frekuensi-frekuensi yang disediakan, juga menerusi radio dalam talian di ikimfm.my. Tidak ketinggalan juga menerusi TV IKIM di www.tvikim.my. InsyaAllah bersama-sama kita memberkati pagi ini dengan ilmu, insyaAllah, menerusi Islam Itu Indah bersama saya. Kalau rakan-rakan di Masjid Usama pagi ini boleh melihat secara terus sebenarnya Ustaz Fahrul Muhammad Choi. Saya lalukan keadaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz hadir pagi ini. Saya dah lama tak dengar suara Ustaz, dan ini merupakan kali kedua penampilan Ustaz di IKIM FM untuk Islam Itu Indah, tapi kali pertama untuk Karnival Mahabah pembuka pagi kita. Dan bila cakap tentang itu, ya, bila kita bercakap tentang Islam Itu Indah, Islam itu sememangnya indah. Kita pusing mana pun memang indah. Setuju tak dengan saya? Setuju. Ya, Alhamdulillah. Dan bila kata itu, Islam itu sendiri, perkataan Islam itu sendiri berasal daripada kesejahteraan diri, sejahtera. Kita nak hidup dalam keadaan sejahtera, insya-Allah. Dan pagi ini bersama dengan ustaz-ustaz, ya, tajuk yang ustaz pilih. Bila kata pertama kali kita untuk tahun 2014 ni, kita nak bersama Islam Itu Indah, Islam itu memang indah. Untuk mendalaminya, kita akan bersama dengan ustaz. Silakan ustaz untuk mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Puan Nur Hayati, yang berusaha, seluruh kru yang bertugas untuk menjayakan Karnival Mahabbah IKIM ini, seterusnya yang diraikan para penonton dan para pendengar radio IKIM yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk dapat menghirup udara 1 Januari 2014 ini. Mudah-mudahan nikmat kehidupan ini kita manfaatkan untuk lebih taat kepada Allah. Kerana kehidupan walau bagaimanapun merupakan satu ruang dan peluang untuk kita lebih dekat kepada Allah. Bagi mereka yang taat kepada Allah, kehidupan ini adalah untuk menambah amal bakti, lebih akrab lagi kepada Allah. Semoga 2014 ini lebih baik daripada 2013 apabila kita menambah kebaikan demi kebaikan. Tetapi bagi mereka yang masih lagi terikat dengan maksiat, terjebak dengan dosa, kehidupan ini juga merupakan nikmat. Ini kerana itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menghulur masa untuk kita bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita nyawa, memberi kita masa bukan untuk kita terus berdosa, tetapi itu hakikatnya Allah sayang kepada kita untuk kita bertaubat kepada-Nya. Subhanallah, pada pagi ini kita berada di perkarangan Masjid Usama bin Zaid ini, dan kita berada di majlis yang sangat mulia dibandingkan dengan majlis-majlis yang ada yang di dunia pada ketika ini. Majlis yang diumpamakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai min raudatil jannah, taman-taman syurga. Subhanallah, diberitakan
Sekiranya Rasulullah SAW datang ke masjid, apabila baginda melihat 3 majlis, majlis orang membaca Al-Quran, majlis orang yang sedang berzikir, dan satu lagi majlis ilmu, Rasulullah SAW akan memilih majlis ilmu untuk berada bersama. Artinya apabila kita katakan karnival ini karnival cinta, mahabbah, maka kita menjadikan ini sebagai satu wadah untuk kita mencintai Allah dan untuk kita mencintai Rasulullah dengan kita mencintai apa-apa perkara, apa-apa perbuatan, apa-apa tindakan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Dan inilah salah satunya, iaitu hadir di dalam majlis ilmu. Pada pagi ini saya memilih satu tajuk asas dan teras dalam segmen Islam itu indah. Saya tambah memang saja. Islam itu memang indah. Kenapa Islam itu memang indah? Kerana Islam dicipta oleh Allah yang Maha Indah. Allahu jamil tuhibbuna jamal. Allah itu indah dan suka pada keindahan. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini adalah indah belaka. Tidak ada yang buruk. Cuma kecantikan dan keindahan yang berbeza. Lebih-lebih lagi, Islam yang dicipta oleh Allah untuk kita, itu lebih lagi indah. Soalnya, di manakah keindahan Islam itu? Di mana keindahan Islam? Sebagai the beauty of life, ataupun satu cara hidup yang sangat indah itu. Yang pertama, Islam itu indah kerana Islam itu selaras dengan hati nurani manusia. Sebab itu dikata Islam itu dinul fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Artinya kalau kita tepuk dada, kita tanya hati kita, apa yang disukai oleh hati kita, itulah yang diperintahkan dan didorong oleh Islam melakukannya. Dan apa yang hati nurani kita tak suka, yang kita rasa tak seronok, yang kita rasa bersalah, itu yang dilarang oleh Islam. Artinya Islam itu selaras dengan hati nurani manusia. Contoh, katalah kita memang suka makan, ya? Allah Subhanahu wa taala kata kulu washrabu, makan dan minumlah. Dalam hidup kita, lelaki suka pada wanita, wanita suka pada lelaki, ini fitrah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata fankihu, bernikahlah. Kita suka pada ilmu. Kita suka manusia ini satu insan yang sentiasa ingin tahu apa yang terjadi, mengapa terjadi. Allah dorong di dalam Al-Quran untuk kita berfikir, untuk kita menambah ilmu. Bahkan talibul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada mukmin dan mukminat. Kita suka kembara, kita suka bermusafir. Allah kata fanzuru. Kita kata kalau kita boleh, kita terus bertebaran di atas muka bumi ini, ya, supaya kita dapat melihat bagaimana orang yang menderhakai Allah. Artinya kita suka berjalan, Allah dorong kita untuk berjalan, ya, untuk bermusafir. Subhanallah. Tetapi di dalam dorongan itu ada peraturan. Dalam dorongan itu ada peraturan supaya kita Islam itu lebih indah lagi. Allah kata kulu washrabu, tetapi peraturannya wala tusyriku, jangan berlebihan. Dan nanti tak indah lagi. Fankihu, bernikah, tapi la taqrabu zina, jangan menghampiri zina. Berniaga, cari keuntungan, tapi jangan dekati riba. Kerana riba, zina dan berlebihan itu akan mencacat dan mengguriskan keindahan Islam itu. Jadi subhanallah, di dalam Islam ada dorongan disertai oleh peraturan. Ada dorongan, ada peraturan. Sebab itu Islam yang indah itu mudah, tetapi bukan untuk dipermudah-mudahkan. Mudah kerana dia sesuai dengan fitrah, bukan untuk dipermudah-mudahkan kerana ada peraturan daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu indah kerana Islam itu syumul, sempurna, kebulatan. Kalau kita lihat dalam ajaran Islam, soal akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ibadahnya, mudakahatnya, jinayatnya, dan ibadatnya, semua diatur. Soal ekonomi, soal politik, soal sosial, pendidikan, semua ada dalam ajaran Islam. Mana ada agama yang mengatur umatnya daripada nak masuk tandas dengan kaki kiri, sampailah mengatur kehidupan negara, sehinggalah mengatur kehidupan dunia antarabangsa. Semuanya Islam itu indah.
Islam itu indah dimetaforakan sebagai satu pohon yang begitu subur dan teguh serta utuh. Yang pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada dahannya, ada ranting dan ranting kecil, ada daun dan ada buahnya. Kesyumulan Islam itu digambarkan akar bagi pohon itu ialah soal rukun iman, soal wahidiyat yang tidak nampak berada di bawah. Kemudian soal batangnya, ini rukun Islam yang sudah zahir, solatnya, syahadahnya, puasanya. Dan batang-batang yang besar ataupun dahan-dahan yang besar, ini soal fardu kifayah, soal ekonomi Islam, ya, soal-soal yang lain, ini soal-soal dahannya. Rantingnya pula ialah soal-soal harus yang dijadikan ibadah dan soal-soal sunat. Manakala daun-daun ini ialah soal-soal yang dikatakan amalan-amalan sunat yang dalam kehidupan kita. Ya, soal ranting itu amalan harus, soal daun adalah amalan-amalan sunat yang banyak dalam ajaran Islam. Dan akhirnya pohon itu berbuah. Buahnya ada dua jenis. Buah yang pertama ialah berbuah dalam bentuk tamadun fizikal, pembangunan yang tidak ada side effect. Yang kedua ialah pembangunan dalam bentuk tamadun rohani, orang yang lebih berakhlak, pemimpin yang lebih adil, rakyat yang lebih taat, ibu bapa yang penyayang, anak-anak yang pengasih, soleh dan soleh. Semuanya. Jadi Islam itu umpama sepohon pokok yang bermula daripada akar tunjangnya soal iman sampailah membuah tamadun, iaitu tamadun rohani dan tamadun fizikal dan material. Inilah kesyumulan Islam. Subhanallah. Yang ketiga, Islam itu indah. Selain daripada agama fitrah, selain daripada dia sempurna, Islam ini wasatiyah ataupun sederhana. Ya? Subhanallah. Kalau kita lihat ajaran Islam, dia mengimbangi antara spiritual dan juga mental dan juga fizikal. Islam ada peraturan lahiriah, ada soal batiniah. Islam ada yang dikatakan, kita lihat di sudut pemilikan harta. Islam membenarkan pemilikan harta individu, tetapi pada masa yang sama Islam menjaga pemilikan harta dan kepentingan masyarakat. Islam tidak seperti mana kapitalis yang memberi monopoli kepada individu. Islam tidak seperti sosialis atau komunis yang memilik negarakan dan memasyarakatkan segala-galanya, hingga orang yang rajin dan orang yang malas tidak dibezakan. Tidak. Islam membenarkan pemilikan individu, tetapi individu yang dididik oleh iman dan Islam menyalurkan semula harta yang didapatinya dalam bentuk zakat, hibah, wakaf dan sebagainya. Jadi ada hak individu dan ada hak masyarakat. Disitulah wasatiyahnya Islam, tidak ke kiri seperti mana komunis dan sosialis, tidak ke kanan seperti mana kapitalis, tapi berada di tengah. Ini indahnya Islam. Subhanallah. Tetapi saya ingin mengingatkan diri saya dan boleh berkongsi dengan para penonton dan para pendengar di rumah bahawa kesederhanaan Islam itu bukan dilihat seperti mana pembaris yang 1 meter. Bagaimana setengahnya? Setengah meter lah. Bukan begitu. Yang dikatakan Islam itu agama yang sederhana ialah yang dikatakan wasatiyah ataupun khairul umuri awsatuha, itu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para salafus saleh. Artinya yakin apa yang diamalkan oleh Rasulullah, apa yang diamalkan oleh para sahabat, apa yang diamalkan oleh para salafus saleh, itulah Islam yang sederhana. Jadi bukan sederhana mengikut fikiran kita, merujuk kepada Rasulullah, para sahabat dan para salafus saleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, Islam itu agama yang indah kerana Islam itu umpama yang kita katakan user friendly. User friendly maksudnya sesuai untuk setiap tempat, masa dan ketika. Subhanallah, kita berada di timur ke, di barat ke, utara, selatan, kita boleh mengamalkan Islam iklim yang apa saja, dalam keadaan apa. Kalau kita bermukim, solatnya begini. Dalam keadaan musafir, ada jamak kasar. Dalam keadaan ada air, kita wuduk guna air. Tak ada air, ada tayamum. Apa jua dalam keadaan Islam, Islam ada penyelesaian dalam bentuk apa saja. Subhanallah, mana ada agama yang boleh menyesuaikan setiap tempat, setiap masa. Sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekiranya kita nampak Islam itu tidak sesuai, bukan kita sesuaikan Islam itu, tetapi kita yang mesti menyesuaikan mengikut Islam itu. Rumah kita, keluarga kita, masyarakat kita.
Subhanallah, ini yang dikatakan Islam itu adalah agama yang sederhana. Indahnya ada 4 ya. Subhanallah, sedikit ayat ni ya. Kenapa keindahan Islam tu seolah-olah tak dapat dilihat? Kenapa Islam yang begitu indah tu terhijab, tak nampak bagi sesetengah orang? Ya, dia tak nampak Islam tu indah. Ya, ada 3 sebab. Ya, yang pertama, Islam tu tak nampak indah kerana terhijab oleh jahil. Yang kedua, kenapa Islam tu tak nampak indah? Terhijab oleh degil. Jahil, degil. Dan yang ketiga, Islam tu terhijab keindahannya daripada dilihat apabila ada hasad, dengki dan juga sombong, ego. Mari kita lihat dari sedap yang jahil dulu. Jahil ni ada 2 bentuk pula. Satu jahil yang totally jahil, gelap betul. Satu jahil samar-samar, sikit-sikit ya. Yang pertama, orang yang tak ada ilmu tentang Islam, dia jahil. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu cahaya, manakala kejahilan itu kegelapan. Apabila kita gelap, kita tak nampak keindahan Islam. Hati kita gelap, pemikiran kita gelap. Kenapa hati dan pemikiran kita gelap? Sebab tidak ada nur ilmu. Jadi orang yang tidak menuntut ilmu, subhanallah, dia tak nampak keindahan Islam. Al-mar'u adu ma jahila. Seorang itu menjadi musuh apa yang dia tak tahu. Sebab tu penting untuk kita dapat ilmu. Dan kita mengalu-alukan usaha IKIM untuk buat karnival mahabbah. Ini artinya kita buat outreach. Selalu kita berada di konti. Sekarang kita bertengah masyarakat untuk apa? Untuk memberi cahaya ilmu. Sebab dengan cahaya ilmu baru nampak keindahan Islam. Kalau gelap jahil dia tak nampak. Seperti mana kelelawar. Kalau kita lepaskan kelelawar di siang hari, dia tak nampak. Bukan kerana siang hari itu tak terang, tetapi mata kelawar tak ada mekanisme untuk melihat waktu siang. Tak tahan dia menerang cahaya. Jadi artinya kalau orang tak nampak Islam indah, bukan Islam itu tak indah, tetapi dia umpama kelawar yang buta mata hati dan buta fikirannya kerana tidak ada ilmu. Yang kedua, Islam ini tak nampak indah apabila dia dilihat separuh-separuh. Separuh-separuh. Apa tu minum nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Di dalam Quran kata, apakah kamu beriman dengan separuh dan kamu kubur dengan separuhnya? Tak nampak as a whole, tak nampak secara orang kata big picture. Dia nampak soal serpihan dan pinggiran. Mana mungkin cantik kalau kita begitu. Saya nak buat contoh metafora Kalau orang buta, kita cerita pada dia tentang kegagahan gajah. Gajah ni hebat, kuat dan sebagainya. Jadi ada 5-6 orang buta, kita dah cerita tentang gajah yang hebat ni, kita minta dia raba je. Yang orang buta yang pertama, dia pegang kaki gajah, tak hebat, dia kata macam tiang. Yang pegang ekor kata macam tali. Yang pegang telinga dia kata apa? Gajah tak hebat lah, macam kipas dia. Yang pegang badan dia kata macam dinding. Sebab apa? Dia pegang gajah tu bukan pada keseluruhannya. Jadi begitu juga orang tak nampak Islam kerana diamalkan separuh-separuh. Ada lihat ibadah saja, tak lihat di sudut ekonomi. Ada lihat ekonomi saja tetapi tak dilihat di sudut akidah. Mana mungkin begitu? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sebagai individu yang telah pemimpin yang mengamalkan Islam secara syumul, Rasulullah kita lihat bengkak kaki dalam solat. Rasulullah juga patah gigi dalam jihad. Jadi dalam solat dan dalam jihad, kalau diamalkan dapat keindahan Islam. Jadi pertama kerana jahil, sama ada jahil itu yang dikatakan jahil totally ataupun jahil separuh-separuh. Sebab tu diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah. Hendaklah kita masuk dalam Islam secara keseluruhan. Yang kedua sebab degil. Bukan tak ada ilmu tetapi kerana degil. Degil ni ada 2 sebab. Pertama, degil kerana ada kepentingan. Sama ada di sudut material, kepentingan di sudut puak ataupun kelompok. Kenapa dia degil? Kerana dia tak nampak keindahan Islam, terhijab kerana dia ada kepentingan. Contoh tentang menutup aurat. Tentulah pengusaha-pengusaha fashion yang mendedahkan aurat rasa terancam dengan penutupan aurat. Jadi kepentingan dia menutup, dia tak nak tengok yang itu. Sebab apa? Kalau orang tutup aurat, dia akan terjejas kepentingannya. Pengusaha-pengusaha yang mewawarkan, yang mempromosikan pergaulan bebas. Contoh, filem-filem
ataupun produk-produk yang mewawarkan pergaulan bebas, tentulah dia tak nampak keindahan Islam, kerana pergaulan bebas itu menjejaskan kepentingannya. Subhanallah, filmnya tidak akan ditengok orang lagi sebab orang dah jaga mata, dia jaga pergaulan, dia terjejas. Ataupun pengusaha-pengusaha yang berkaitan dengan sistem kewangan yang ada riba, wah terjejas je. Sebab kalau dia nampak Islam ni dia diamalkan dari segi ilmunya dan sebagainya, dia akan terjejas kepentingan kewangannya, iaitu keuntungannya dari segi riba. Pertama, kepentingan komersial. Yang kedua, kerana ada ism. Ni orang yang degil ni kerana dia ada ism, ada ideologi, ada kefahaman yang dia bertohankan ke pemikiran dia. Dia tak lihat wahyu, dia tidak Al-Quran, dia tidak tengok apa ni Al-Hadis, tetapi dia merasakan pemikirannya, ideologinya lebih baik daripada Islam. Sebab itu dia rasakan yang benar dalam Islam tu batil. Yang batil tu benar kerana dia berpegang kepada ideologi otak. Dia rasa ilmu dia yang terbatas boleh menjangkau dan menandingi ilmu Allah yang maha luas. Degil, pertama kerana komersial, keuntungan material. Yang kedua kerana idealism ataupun yang dikatakan ideologi. Yang ketiga, degil kerana hasad dengki. Ini yang ketiga, kerana hasad dengki dan sombong. Ini yang terjadi kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu dah bagaimana kebenaran Islam, tetapi kerana Islam itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam bangsa mereka yang dikatakan God chosen people itu, mereka hasad dengki. Padahal mereka tahu kebenaran Islam. Mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan Quran kata mereka kenal Rasul itu lebih daripada kenal anak-anak mereka. Tetapi mereka tolak. Kenapa? Hasad dengki. Hasad dengki, tak boleh tengok orang lebih. Kenapa Allah pilih dia? Ini penyakit hasad dengki. Yang kedua, takbur. Takbur ni dia rasa dia lebih baik. Takbur itu merasakan diri baik, memandang orang hina. Dan ketiga, menolak kebenaran. Saya rasa kita bagi laluan sebelum saya kata bagaimana kita nak merasakan keindahan Islam. Ya, insya-Allah kita beri laluan untuk kita berinteraksi sama para penonton yang berada di sini dan juga pendengar radio. Ustaz, bila kita nyatakan bahawa Islam itu indah, Islam itu memang indah, bukannya sekadar hipotesis. Dan Ustaz selalu bermetafora. Saya nak pinjam sedikit metafora Ustaz ya. Ustaz selalu nyatakan bahawa hidup kita ini pangkalnya dah jauh kita tinggalkan, hujung tak kunjung tiba. Dan hari ini merupakan 1 Januari 2014. Bila kita kata tentang tahun baru, kita ada lagi lebih kurang 365 hari yang mendatang. Dan bukan sekadar itu Ustaz, banyak lagi yang bakal kita tempuh dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan rakan kita di Facebook, Muhammad Khairul Ilyasa Zainal, dia kata Islam itu memang indah dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita boleh jadikan, mungkin Ustaz ya, kalau Ustaz boleh kongsikan juga bekalan yang boleh kita bawa sepanjang kehidupan kita, bukan sekadar tahun 2014 ini, tapi sepanjang seterusnya sehingga kita dijemput nanti Ustaz. Bekalan apa lagi yang kita nak tanyakan pada fikiran kita dan pada hati? Kerana di sana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan bekal yang sebaik-baiknya ialah takwa. Ya. Takwa itu adalah soal hati. Bila disebut tentang takwa, Rasulullah kata at-taqwa hahuna. Rasulullah tunjuk pada hati. Ya, hati yang bertakwa ialah hati yang sangat sensitif, peka dengan Allah, peka dengan hukum hakam Allah. Apa yang dia nak buat, apakah Allah redha, apakah Allah suruh, apakah ini yang dihalalkan, yang diharuskan atau yang disunatkan. Apabila nak buat sesuatu pula, dia fikir sentiasa ada suara hati, yang ini haram ke, yang ini makruh ke, sentiasa ada situ. Jadi orang bertakwa, sipir dalam kehidupannya ialah hukum hakam Allah. Dia sentiasa waqa dan wiqayah, sentiasa prevention, sentiasa berhati-hati dan menjaga. Ya, seperti mana yang dikatakan kata Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, dia memberi metafora orang yang bertakwa ini seolah-olah berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Subhanallah, kita berjalan dalam mengatur kehidupan kita. Orang yang bertakwa merasakan ada duri-duri saja, iaitu larangan-larangan daripada Allah. Dia sangat berhati-hati. Jadi insya-Allah bila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Ihfazullah yahfaz. Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita.
Dan insya-Allah sebaik-baik penjagaan ialah Allah. Sebab tu dalam 2014 ini kita tidak menyangkakan hidup yang mudah. Selalu saya katakan, tetapi kita sentiasa bersedia untuk menghadapinya dengan hati yang tabah. Jangan minta hidup yang mudah, tetapi minta hati yang tabah. Ya, bila kita ada ujian-ujian dalam 2014 ini, come what may, datang apa saja, yang penting kita siapkan dalam hati kita. Kita sentiasa mengadu kepada Allah, ya Allah, ya, Engkau lebih besar daripada masalahku. Engkau lebih besar daripada masalahku, daripada ujianku. God is bigger than your problems. Dan insya-Allah itulah bekal yang sebaik-baiknya. Jadi kita memperkemaskan amalan-amalan wajib kita, menambah amalan-amalan sunat kita. Kita tinggalkan betul-betul yang haram dan yang makruh kalau boleh kita tinggalkan kerana itu kebencian Allah. Inilah bekalan kita, ya. Dan juga kita sentiasa merasakan Al-Quran itu dekat dengan kita. Cuba kita baca Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu ditujukan untuk kita. Dan insya-Allah itulah ayat-ayat cinta, ayat-ayat daripada Allah yang apabila kita membacanya, insya-Allah kita akan dapat kekuatan. Jadi jangan tunggu berita bumi saja, tetapi ambil berita dari langit, iaitu Allah Subhanahu. Subhanallah, Alhamdulillah. Dan untuk anda rakan pendengar yang berada di Masjid Usama bin Zaid pagi ini, boleh sama-sama berinteraksi bersama yang bagi Ustaz untuk tanyakan soalan, pendapat mungkin untuk Ustaz. Boleh terus tampil insya-Allah untuk sama-sama kita ajukan soalan tersebut. Dan juga buat rakan-rakan pendengar yang dengarkan kami melalui radio waktu ini secara langsung ataupun melihat kami di TV IKIM FM, di TV IKIM, insya-Allah boleh terus tanyakan soalan melalui Facebook IKIM.FM. InsyaAllah bakal kita sama-sama kongsikan Ustaz, ya. Dan bincang tentang Islam itu memang indah, ya, dari awal tadi kita kata memang Islam itu memang indah. Dan Ustaz pun dah gariskan macam-macam sebenarnya bila kata-kata tentang indah itu bukan sekadar pada ayat-ayatnya Ustaz, ya, dari pelakuannya, pada akhlaknya, itu yang kita nak tunjukkan. Dan mungkin juga rakan, kalau ada soalan boleh angkat tangan, kita akan kongsikan soalan. Dan sementara kita nantikan soalan Ustaz, ya, bila kata tentang memang indah tu Ustaz, macam mana kita nak pastikan kita mengelokkan, mengindahkan dari satu hari ke satu hari, kita nak lebih baik daripada semalam Ustaz. Hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi macam mana kita nak mengindahkan akhlak kita ni Ustaz? Terima kasih tuan-tuan, puan-puan, penonton dan pendengar. Ya, saya dah terangkan sikit sebanyak berkongsi soal apa dan kenapa Islam indah. Ya. Sekarang saya ingin berkongsi bagaimana kita nak merasakan keindahan Islam itu. Selaras dengan soalan daripada Yati dulu, bagaimana kita nak jadi lebih baik supaya Islam indah, yang indah itu bukan saja dapat kita lihat tapi kita dapat rasai. Ada 3 cara, ya. Yang pertama, ya, Islam itu indah apabila kita menambah ilmu. Jadi soal menuntut ilmu ni soal yang berterusan. Ya, tidak ada istilah dalam Islam saya katakan selalu PhD, pelajaran hadidah, tak ada, ya. Kena berterusan, minal mahdi ilal lahdi, ya, berterusan. Jadi artinya kita terus menambah ilmu, kita terus membaca Al-Quran, terus membaca Al-Hadis, terus membaca kitab-kitab mutabar, tulisan ulama-ulama kita, terus membaca buku-buku yang dituliskan oleh ilmuwan Islam kita. InsyaAllah keindahan Islam melalui jalan yang pertama ialah jalan ilmu. Itu pertama, ya. Sebab itu kita terpegun dengan apa yang berlaku di barat selepas peristiwa 9/11, ya, tragedi yang dikatakan 11 September, ya. Apabila berlaku tragedi itu, orang-orang barat dia mengkaji Islam. Mereka nak melihat kebatilan, mereka nak melihat apa keburukan Islam, apa yang dia katakan Islam menyebabkan orang militan. Tetapi apa yang berlaku reverse psikologi, ya, berlaku sebaliknya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik penipu daya. Akhirnya apabila dia nak cari kelemahan, makin dicari kelemahan, makin bertemu dengan kebenaran. Makin dia nak cari keburukan, makin dilihat keindahan. Akhirnya selepas peristiwa 9/11, lebih ramai orang-orang yang bijak di barat masuk Islam daripada sebelumnya. Subhanallah. Mereka lihat keindahan Islam dari segi apa? Dari segi ilmiah. Apabila mereka mengkaji. Sebab itu secara sinis kita kata, sudah ramai orang-orang yang bijak di luar Islam nak masuk ke dalam Islam, ketika sudah ramai juga orang yang bodoh di dalam Islam nak keluar Islam. Ya, ini mereka lihat dengan ilmu. Sebab itu kalau kita lihat, itu yang pertama. Keindahan Islam boleh dilihat dengan ilmu. Tapi dengan ilmu tak cukup. Mesti yang kedua, iaitu Islam itu mesti diamalkan.
Mesti diamalkan. Macam kita lihat kuih lah ya, presentation dia cantik, di atasnya ada lorikan-lorikan corak-corak, kita memang akui cantik. Tetapi apabila kita makan kuih itu, wah, rasa sedap, teksturnya lembut dan sebagainya. Ini yang dikatakan Islam. Islam indah pada ilmu, tetapi lebih indah apabila diamalkan. Subhanallah, sebab itu apabila kita amalkan Islam, setiap amalan-amalan Islam ni ada yang dikatakan halawah, kemanisan. Dalam solat ada kemanisan, subhanallah. Dalam zakat ada kemanisan. Dalam umrah dan haji ada kemanisan. Sebab tu orang dah pergi nak pergi lagi. Orang dah solat nak solat lagi. Orang yang menderma ada kemanisan. Subhanallah, sehingga dikatakan oleh ulama-ulama sufi, sekiranya para raja dan para sultan mengetahui ketenangan hati kami, kebahagiaan hati kami ketika kami bangun malam, nescaya mereka mengorbankan seluruh kerajaan dan harta mereka untuk membeli hati yang sedang kami miliki. Iaitu hati yang sangat tenang apabila kita mengamalkan Islam. Dalam Islam ada ketenangan, dalam Islam ada kemanisan, bukan saja dalam ilmunya, tetapi apabila diamalkan. Dan yang ketiga, Islam ini akan rasa indah apabila pertama kita belajar, yang kedua kita amalkan, yang ketiga apabila kita sampaikan. Sebab itu para sahabat tidak mengenal apa sahaja, lepas mereka dalam majlis ilmu, mereka terus letakkan mindset, ya, yang dikatakan sampaikan, balu ani walau ayat, sampaikan daripada satu potong ayat, walaupun sepotong ayat. Dalam majlis ilmu, mindset mereka nak sampaikan, nak amalkan dan nak sampaikan. Subhanallah, sebaik-baik cara menyampaikan ialah dengan mengamalkannya. Ini yang ketiga. Jadi pertama dengan ilmu, yang kedua dengan mengamalkan, yang ketiga dengan menyampaikan, dan yang keempat yang terpenting. Saya ingin memetik kata Syahid Hasan Al-Banna dalam soal 4. Kemanisan beragama, kata Syahid Hasan Al-Banna, hanya dapat dirasai oleh orang yang memperjuangkannya. Ya, kemanisan beragama itu akan dapat dirasai apabila kita memperjuangkan Islam. Subhanallah, apabila kita memperjuangkan Islam, Islam itu akan lagi terasa indah. Sebab itu kalau kita lihat ada orang yang mengorbankan harta, sehingga ada orang yang mengorbankan jiwa, mati syahid. Kenapa? Apakah mati syahid itu sakit? Ya, kita rela sakit yang sedikit demi ketenangan sementara, ketenangan yang abadi di hari akhirat nanti. Sebab itu kalau kita lihat wajah-wajah orang yang syahid ini semua senyum, ya? Kalau kita tengok wajah-wajah orang yang syahid ini senyum. Kerana apa? Sebelum mereka masuk ke syurga Firdaus, mereka sudah dapat yang dikatakan al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan di dunia. Sehingga terjadi perbualan, diceritakan dalam kitab-kitab, terjadi perbualan di kalangan para syuhada di dalam syurga. Apakah kehendak mereka untuk pergi ke dunia? Mereka nak pergi ke dunia lagi untuk mati syahid sekali. Kerana apa? Dirasakan manis sungguh mati syahid itu. Jadi kita tak boleh rasa. Kita nampak penderitaan. Apa yang kita baca hayatus sahabah, apa yang kita tengok kisah para sahabat, macam mana Ja'far bin At-Tayyar, macam mana Ja'far bin Abi Talib, ya, dipotong tangan kanannya, kemudian dipegang bendera dengan tangan kirinya, potong lagi tangan kiri, dipegang dengan bahu, potong tangan kaki kanan, kaki kiri, hingga tak kurang 90 luka berada di hadapan saja, di belakang tak ada. Artinya sentiasa berdepan dengan musuh, tak kenal lari. Mereka rasa manis dengan menegakkan dan memperjuangkan Islam. Yang ini kita tak dapat rasa. Tetapi insya-Allah kita bercita-cita supaya insya-Allah kita belajar, mengamalkan, menyampaikan dan memperjuangkan Islam. Islam itu memang indah. Bukan saja dari teorinya, tetapi apabila kita laksanakan dalam kehidupan ini, insya-Allah. Kalau kita belum rasa lagi keindahan Islam, artinya kita belum lagi masukkan Islam itu ke dalam hati kita. Islam itu hanya berada di kepala kita. Dan itulah sebab itu selalu ulama mengatakan, benalah Islam yang dapat dirasai. Benalah Islam yang dapat dirasai. Itu yang kata Puan Hayati tadi, akhlak yang cantik. Subhanallah, akhlak yang cantik ini, ya, subhanallah akan menarik hati kita. Tak payah cakap banyak, tetapi apabila ada bunga-bunga keindahan Islam, insya-Allah orang akan memeluk Islam dengan rela, tanpa dipaksa. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan mungkin juga Ustaz, bila kita kata tentang apa yang Ustaz dah nyatakan tu,
Kita nak anjurkan pada soalan rakan kita di Facebook, Ustaz daripada Cik Muhammad Nasir dan juga Puan Nuraini sebelum itu ya. Puan Nuraini Ali kata kadang-kadang bila amalan tak terasa nikmat, apakah itu perkara biasa? Itu satu soalannya Ustaz ya. Bila kita ada buat amal tapi nya tak rasa nikmat, itu satu. Yang kedua, soalan daripada Cik Muhammad Nasir kata Islam itu memang indah, tapi di mata sahabat ataupun rakan-rakan yang belum Islam ini tak nampak keindahannya. Kat mana silapnya tu Ustaz? Okey. Subhanallah, kita amalkan Islam yang dikatakan indah tapi tak rasa indah. Jangan rasa apa-apa, itu satu proses. Itu satu proses. Dah kita dah melalui jalan yang benar tu. Ya? Artinya bila kita amalkan Islam tak indah, itu berada di jalan yang benar. Ya? Sebab itu kalau kata lihat dalam kata-kata utama kalau kita sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Tetapi kalau kita berada di jalan yang benar, ada halangan, apa jawapannya? Teruskan perjalanan. Jadi ini yang dikatakan hati kita apabila kita amalkan Islam melalui 4 peringkat. 4 peringkat. Yang pertama, apabila kita amalkan, kita hijrah daripada dunia jahiliah kepada dunia Islam. Bila hijrah, artinya mesti ada awkward. Awkward ni tak selesa. Kita bergerak daripada comfort zone kepada zone yang baru, mesti tak selesa. Jadi hati kita mula-mula tak selesa bila kita amalkan. Tak pernah solat subuh, bangun subuh sekali, periknya rasa Tak pernah tutup aurat, macam letak stem roll atas kepala. Rasa waktu itu peringkat awal. Yang pertama kita rasa tak manis lagi. Sebab apa? Hati kita sakit. Hati kita masih sakit. Kita dalam berubat. Ubat mesti pahit. Baik. Kita amal-amalkan, hati kita pergi ke tahap yang kedua, iaitu hati kita sudah biasa. Allah bisa, tegal biasa. Jadi siapa yang merasakan bila dia buat, ini kita lah, bukan kita saja siapa, kita lah semua amal tak rasa manis, kita buat rasa tak selesa, buat terus sampai ke tahap kedua, biasa. Kemudian yang biasa ni terus kita amalkan, hati kita naik ke peringkat yang ketiga, iaitu akan rasa manis. Peringkat ketiga baru rasa manis. Dan yang keempat, apabila kita terus kita akan memperjuangkan Islam yang kita rasa manis tu. Jadi pertama tahap tak selesa, yang kedua tahap biasa, yang ketiga tahap manis, yang keempat tahap memperjuangkan. Jadi apabila kita amalkan Islam belum rasa nikmat, itu adalah satu proses kita dalam perjalanan yang dikatakan mujahadah. Mujahadah itu pahit kerana syurga itu manis. Okey, yang kedua, macam mana kita nak nampakkan keindahan Islam? Subhanallah. Kalau kita dengar Puan Nurhayati, selalu saya dengar dalam perjalanan itu Islam agamaku. Kalau kita tengok, hampir keseluruhan orang yang peluk agama Islam itu tertarik untuk amalkan Islam bukan kerana baca, tetapi kerana mereka, saya tertarik kerana ustazah saya dulu akhlaknya baik. Saya tertarik kerana ada roommate saya, subhanallah, tutur katanya lembut dan sebagainya. Orang tertarik dengan Islam adalah kerana akhlak. Akhlak adalah senjata. Sebab itu kata Syed Hasan Hatbana kata lagi, perangilah mereka dengan senjata. Namanya senjata kasih sayang. Sebab itu Rasulullah perangi jahiliah dengan senjata kasih sayang. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana dakwah Rasulullah berjaya ialah dengan akhlak yang baik. Subhanallah, kadang-kadang minta maaf, ini satu teguran buat kita bersama. Kadang-kadang kita menang hujah di sudut akal, tapi orang tak tertarik hati. Kadang-kadang kita kepetahan, kita bercakap, orang minat, tengok minat. Tetapi apabila kita hidup di kalangan mereka, orang tak tertarik. Artinya kita menang akal mereka, tetapi kita kalah soal hati. Hati inilah yang dimenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dibahaskan oleh ulama yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Nabi Muhammad melainkan untuk memberi rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu dikaitkan dengan sabda Rasulullah, innama ustu li utammima makarimal akhlak. Tidak diutuskan, sesungguhnya aku diutuskan untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Artinya rahmat itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kalau kita bawa akhlak itu ke dalam diri kita, artinya itu yang dikatakan laukana bainana. Seandainya Rasulullah bersama kita, artinya seandainya kita berakhlak, insya-Allah Rasulullah sentiasa bersama kita. Dan inilah daya tarikan yang mana orang akan masuk ke dalam Islam apabila dengan soal hatinya tertarik, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Itu dia. Dan tadi Ustaz nyatakan juga bahawa ilmu tu kena ada Ustaz ya. Dan ilmu itulah penerang hati. Hati bercahaya itulah pandangan Allah jatuh ke situ Ustaz ya. Ustaz selalu nyatakan perkara tersebut. Tapi nak tahu jugalah bila Ustaz katakan tentang hati dan sebagainya, ada orang menyangkal. Kadang-kadang kata lihat luaran saja cantik, lihat luaran saja indah, hati tak tentu lagi. Tu ayat orang yang sekarang ni Ustaz kata nampak luaran je cantik tapi dalam tak tentu lagi kan. Itu yang menyebabkan mereka kadang-kadang tak nak untuk mencantikkan luaran. Jadi Ustaz komen sedikit Ustaz. Betul, ya. Kalau luaran indah, tak semestinya hati itu indah. Kenyataan itu betul. Ya. Belum tentu orang yang lahiriahnya indah dan sebagainya, orang yang tutup aurat, wanita, belum tentu jadi wanita yang solehah, belum tentu. Ya. Kita belum tentu. Tetapi dengar orang yang di luarnya pun tak indah, confirm dalam mesti tak indah. Sebab yang dalam ni membawa keluar. Tetapi kadang-kadang ada juga masalah dalaman. Orang yang menutup aurat tetapi dia belum lagi berakhlak. Orang yang solat tapi belum berakhlak. Belum berakhlak. Subhanallah. Mari saya titipkan apa yang selalu saya pesankan buat diri saya dan juga untuk tuan-tuan. Kita buat baik bukan kerana kita baik, tetapi kita buat baik kerana itulah usaha kita untuk jadi baik. Artinya wanita yang menutup aurat bukan dia wanita solehah, belum. Tetapi itulah usaha dia untuk menjadi wanita yang solehah. Kerana wanita yang solehah ialah menutup aurat. Orang yang solat belum tentu baik, tetapi dengan kita solat, itulah usaha kita untuk jadi baik. Jadi insya-Allah 2014 ini kita akan melakukan banyak kebaikan. Sentiasa nak melakukan banyak kebaikan kerana bukan kita dah baik, tetapi itulah proses ataupun itulah usaha kita untuk jadi baik. Jadi dengar kalau dalam belum baik, kita buatlah baik di luar dulu. Dah satu selesai, tinggal yang di dalam. Jangan tertipu oleh tablis iblis Tablis iblis ni tipuan syaitan ni, dia kata apa? Kamu di luar saja baik, dalam tak baik, buat apa? Baik sama-sama tak baik. Jadi dah 2-0. Sebab tu kita kena jaga. Yang luar ni baik, dalamnya baik, insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan untuk rakan-rakan pendengar yang berada di tapak pada pagi untuk Karnival Mahabbah IKIM FM di Masjid Usama ini, boleh anda ajukan soalan secara terus sebenarnya bersama dengan Ustaz, insyaAllah. Bersama-sama kita kongsikan. Ada mic tu bersama Ustaz Asri di tengah-tengah tu kalau kita nampak lihat ada soalan, silakan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiqah daripada UI Gombak. Ada 2 persoalan. Yang pertama, bagaimana kita nak mengaitkan bahawa ujian daripada Allah Ta'ala itu menunjukkan indahnya Islam itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, di zaman yang kita banyak perpecahan antara orang Islam ni, bagaimana kita nak mengaitkan bahawa nak menyemarakkan semangat kasih sayang dan bersangka baik sesama Muslim? Nama siapa tadi? Syafiqah daripada UI Gombak. Terima kasih. Syafiqah. Soalan yang kedua tadi, bagaimana kita nak menyemarakkan semangat kasih sayang dan bersangka baik di kala zaman kita ni yang banyak permusuhan ataupun persekintaan. Jazakillah Itu dia Ustaz. Soalan pertama tu, ujian itu indah Ustaz. Ya. Ujian itu indah apabila kita melihat yang tersirat. Ujian itu indah apabila kita melihat pemberi ujian. Jadi apabila kita memahami yang tersirat daripada ujian itu, di sana ada yang dikatakan hikmah. Subhanallah, ujian bagi orang Islam, ujian orang mukmin memang baik. Kalau dia berdosa, dengan ujian itu kafarah bagi dosa dia. Bukankah itu suatu yang indah? Kerana apabila dosa, Allah balas di dunia dengan ujian-ujian yang kita tak suka, sakit, gagal dan sebagainya. Artinya Allah lepaskan di akhirat. Itu satu keindahan. Kerana kita terlepas dengan siksa akhirat. Kerana siksa akhirat itu lebih pedih dan lebih kekal. Maha suci Allah, Allah sayang kita, Allah nak kenakan kita di dunia.
Allah nak lepaskan kita di akhirat. Itu kalau kita berdosa. Ujian itu indah bagi orang yang taat. Allah uji juga. Tetapi bila Allah bagi ujian bagi orang yang taat, sebenarnya Allah sayang dia. Allah nak bagi pahala. Sebab tu ujian itu yang paling berat kena kepada Nabi Muhammad. Kemudian kepada rasul-rasul di kalangan ulul azmi. Kemudian kepada rasul-rasul yang lain. Kemudian mengikut iman masing-masing. Jadi lagi tinggi iman, lagi kuat diuji. Kerana apa? Untuk lebih tinggi lagi kedudukan di sisi Allah. Ingat, layang-layang hanya naik dengan melawan angin. Layang-layang tidak naik mengikut angin. Jadi orang yang rapat dengan Allah dengan ujian yang lebih tinggi. Bukankah itu satu keindahan? Kalau kita lihat, baca sejarah Masyitah, tukang sikat rambut anak Firaun, dihumbankan ke dalam minyak panas, dan sebagainya. Kita nampak itu satu musibah, tetapi di sebaliknya itu satu yang indah. Kerana apa? Kerana waktu dia dicampakkan mati syahid, dia indah lagi di dunia lagi, dan dia nampak tempat dia di syurga. Subhanallah, saya tuliskan dalam entry saya, Sumayyah yang dibunuh oleh Abu Jahal, hati dia lebih tenang dan lebih indah daripada Abu Jahal yang membunuh. Dan dia rasa indah dalam hatinya, walaupun dia tak nampak menzaliminya, yang menzalimi itu telah mendapat balasan. Kita rasa indah kalau orang yang zalim kita kena, padan muka seronok, baru puas kena dia rupanya. Rupanya Sumayyah tidak begitu. Dia dibunuh mati. Tetapi Abu Jahal hidup kemudian. Dia tak tahu pun Abu Jahal kemudian dibunuh. Tetapi itulah orang yang beriman. Jadi ujian itu indah kerana yang tersirat. Satu lagi, ujian itu indah kerana ujian adalah bisikan ataupun panggilan Allah untuk kita dekat padanya. Dan Allah itu yang dikata Allah jamil. Allah itu indah. Jadi apabila ujian datang, Allah panggil kita untuk mendekati dia. Kita mendekati keindahan Allah. Jadi tentu rasa indah. Sebab dengan ujian kita akan ingat Allah. Dengan ujian kita akan lihat pemberi ujian. Sebab tu selalu kita kata, bagaimana kita baca dalam sejarah, Rasulullah apabila diuji, Rasulullah tu kuat dengan mukjizat. Rasulullah tu kuat jiwanya. Tetapi apabila Rasulullah diuji, itu pun Rasulullah akan turun daripada unta ataupun daripada kudanya untuk menghadap kiblat dan solat 2 rakaat. Raja'na ilallah, kembali kepada Allah, kembali kepada keindahan apabila diuji. Cuma sekarang apabila diuji, kita melihat asbab saja, kita tidak melihat musabbabil asbab, iaitu penguji itu. Sebab tu kita kadang-kadang, contoh kata satu saja kan, pen ini tak indah, orang kata. Sebab tu biasa saja, tak ada apa. Tetapi anda tidak tahu siapa yang memberi pen ini. Macam kata, kalau kita kata, pemberian pen ini daripada ibu saya ataupun daripada isteri saya ataupun siapa yang bagi pen ini, saya tidak melihat pen ini, saya melihat pemberi pen itu. Jadi begitulah ujian. Kita tak melihat ujian, tetapi kita lihat pemberi ujian itu. InsyaAllah waktu itu hati kita akan bertaut kepada uji. Itu yang dikata, God is bigger than your problem. Jangan kata kepada Allah, Ya Allah, aku ada masalah yang besar. Selalu kita kata, Ya Allah, Engkau lebih besar daripada masalahku. Itu yang dikata keindahan apabila kita diuji. Yang kedua, semarakkan, macam mana kita nak sangka baik kalangan ini. Baik. Orang yang baik akan melihat banyak kebaikan. Orang yang baik akan melihat kebaikan. Seperti mana umat Islam ni umpama lebah. Dia akan hinggap di tempat-tempat yang baik, bunga, saripati, benih dan sebagainya, dan dia akan mengeluarkan madu yang begitu bermanfaat. Manakala orang yang hatinya kotor umpama lalat, dia akan singgah di tempat yang kotor dan akan menyebarkan penyakit kekotoran. Jadilah orang Islam, kita sangka baik untuk membaiki keadaan, sebab what you see is what you get. Sebab tu Rasulullah SAW bila diuji di Taif, Rasulullah dilontar dengan batu-batu berdarah semua. Tapi apa Rasulullah kata? Dia lihat pada circle of influence dia. Apalah upayaku? Satu, Rasulullah melihat. Rasulullah tak kata kejahilan umat ini, kedegilan umat ini. Tolong ketidakupayaanku. Yang kedua, Rasulullah melihat yang positif daripada zuriat mereka nanti beriman.
Subhanallah, harapan Rasulullah tu bila? 10 tahun kemudian. Baru orang kata 8 tahun, ada kata 10 tahun, baru zuriat daripada Taif ni memeluk Islam. Jadi kita begitulah. Walaupun remaja sekarang kita tengok dengan pelbagai masalah, keadaan-keadaan kita 2014 ni orang kata tahun apa? Tahun apa? Kesukaran dan sebagainya. Insya-Allah bukan soal apa yang kita lihat, tetapi bagaimana kita lihat. Bagaimana kita melihatnya. Jadi kalau kita melihat ini peluang untuk kita sabar lebih, tetapi pada masa yang sama peluang untuk kita berjihad lebih untuk mengubah keadaan ini, insya-Allah. Kesabaran kita menghadapi musibah bukan berarti kita menolak keberanian kita untuk menghadapi dan untuk mengubah, insya-Allah. InsyaAllah berlapang dada dengan setiap kali ujian yang diberikan. Dan untuk rakan-rakan boleh ada soalan lagi, angkat tangan. Kita buka soalan kepada rakan-rakan yang berada di Karnival Mabah di Masjid Usama. Berbaju hijau pagi ini. Namanya siapa, Encik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Encik Abdul Rahman daripada Jemaah Masjid Usama bin Zaid. Ingin mengukakan satu soalan. Jadi Ustaz telah menerangkan bahawa indah Islam itu indah. So maknanya kata sekarang ni yang menjadi masalahnya ialah umat Islam sendiri yang membuatkan Islam itu tidak indah dari segi akhlaknya. Sebab kalau kita tengok waktu solatnya Pak Azam berkumandang masih berada di masa-masa malam dan juga sebagainya. Jadi bila orang bukan Islam nampak kita masih mengayau-ayau di waktu senja, adakah Islam itu indah dipandang oleh masyarakat luar sana yang bukan Islam? Sekian. Jadi Ustaz, Islam itu indah retorik gitu Ustaz. Tapi daripada awal tadi Ustaz kata Islam itu memang indah, Islam itu memang indah. Macam mana Ustaz? Yang paling malang dalam hidup ni apabila orang Islam sendiri tak nampak keindahan Islam. Saya ingin memetik kata ulama yang terkenal, Budi. Dia kata Islam adalah agama yang paling banyak disalah tafsirkan. Bukan saja oleh orang bukan Islam, tetapi oleh orang Islam sendiri. Sebab itu Islamofobia takut pada Islam bukan berlaku kepada bukan Islam saja, tetapi orang Islam sendiri juga sebenarnya takut pada Islam. Kerana apa? Almar'u adu ma jahila. Seorang itu menjadi musuh apa yang dia tak tahu. Walaupun dia mengaku Islam, tetapi apabila dia tidak ada ilmu tentang Islam, maka dia akan memusuh Islam sama ada dia sedar atau tidak. Sebab itu al-Islam mahjubul muslimin. Islam ini dihijab ataupun digelapkan oleh orang muslim. Sebab itu saya ingin mengambil satu metafora. Katalah kita pintu, ada satu pintu. Bagaimana keadaan kalau orang tu duduk di pintu tu? Duduk pintu padahal orang nak masuk. Pintu tu tempat masuk. Begitulah umat Islam di akhir zaman ini. Dia duduk di pintu. Dia tak masuk seluruhnya. Urkhulu fis silmi kafar. Dia tak masuk duluan. Dia ambil sikit-sikit separuh-separuh duduk dekat muka pintu. Dia tak masuk keseluruhannya, dia tak keluar keseluruhannya. Tetapi apa? Dia menjadi penghalang kepada orang lain nak masuk sebab dia menghalang depan pintu. Jadi inilah umat Islam kita sekarang ni. Sebab apa? Kita lihat kita kata Islam ini agama perpaduan, tapi kita lihat dalam realitinya perpecahan. Kita Islam ini agama yang dikatakan gagah, kuat, tetapi kita tengok Islam lemah. Baik. Selalunya kita beralasan begini. Islam itu kuat, tetapi umat Islam belum tentu kuat. Islam itu baik, tetapi umat Islam belum tentu baik. Jadi yang salahnya umat Islam, bukan yang salah pada Islam. Lama dah kita guna hujah ni. Seorang orientalis, seorang pakar pemikir barat, dia kelok balik, macam pusing balik hujah tu. Kalau selalu kita katakan Islam tu baik, tetapi umat Islam yang tak baik, Islam tu tak ada masalah, tetapi ada masalah ialah umat Islam, dia tanya, kalau begitu, mana keupayaan Islam untuk memperbaiki umatnya? Apakah Islam satu utopia? Utopia ni satu yang ideal dalam teori, tetapi tak praktikal untuk diamalkan. Subhanallah. Jadi ini saya utarakan dalam tulisan yang terbaru. Bagaimana orang hujah kalau Islam ni bagus tetapi umat Islam ni tak bagus. Sudah lama kita beralasan begitu. Ketika perang Iraq kita kata Islam menang tetapi Iraq umat Islam kalah bertentangan dengan Amerika. Sampai bila kita nak hujahkan begitu? Subhanallah. Mujur dalam sejarah
Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan melalui didikan Rasulullah generasi para sahabat. Jil Al-Quran. Generasi para sahabat inilah yang telah membuktikan bahawa Islam memang benar praktikal, relevan dan signifikan untuk memperbaiki umatnya. Kerana pada generasi para sahabat dah dikatakan kuntum khairal ummah, memang telah terbentuk umat yang baik, ya, yang mana pemimpinnya adil, rakyatnya taat, majikannya bertimbang rasa, pekerjanya yang setia, suami yang penyayang, isteri yang taat dan sebagainya, peniaga yang jujur, orang pembeli yang begitu berhati-hati dan sebagainya. Pernah wujud di kalangan para sahabat. Pemimpin seperti Sayyidina Umar, saudagar macam Abdul Rahman bin Auf, ya, orang marahin seperti Bilal bin Rabah, semuanya kerana Allah. Sebab itu saya katakan, ya, generasi para sahabat inilah bukti hidup dalam sejarah menunjukkan bahawa Islam memang praktikal. Sebab itu dalam satu tulisan seorang ulama Syria mengatakan, kalau Rasulullah tidak ada mukjizat yang lain, cukuplah generasi para sahabat sebagai mukjizat keunggulan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu rujukan kita ialah para sahabat. Generasi salafus saleh 100 300 tahun selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas ini kita ada masalah. Islam digelapkan oleh orang Islam, akhlak kita tak baik dan sebagainya. Itu sabotaj Ustaz namanya, sabotaj diri itu. Dan Ustaz bila kata tentang tahun baru, tak kira lah tahun baru Masihi ataupun tahun baru Hijrah Ustaz. Orang lebih nak fokus kepada perubahan luaran Ustaz. Tudung nak tukar fashion. Kalau dulu bertingkat-tingkat tudungnya, diubah pada melilit-lilit. Macam-macam Ustaz. Maknanya untuk tahun baru ada penampilan baru. Tapi itu juga yang rakan kita di Facebook soalkan daripada Fatimah Harun. Dia kata kita ni asyik mengindahkan pandangan manusia dari pandangan Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah kita tak dapat Islam itu indah. Komen sikit Ustaz. Ya, yang indah pada manusia ni bukan lahiriahnya. Yang indah pada manusia ni hatinya. Sebab lahiriah kita ni semua makanan cacing. Kita hinakan diri kita di depan Allah untuk mengagungkannya. Jadi hijrahkan solat kita, insya-Allah. Jadi soal-soal yang lain hijrahkan selalu ilmu kita. Selalu kita datang majlis ilmu. Ilmu adalah jalan untuk menuju iman. Ilmu adalah jalan untuk menuju iman. Ilmu adalah marhalah yang pertama, untuk kita mendaki yang dikatakan untuk sampai kepada cinta Allah. Jadi ilmu kita, solat kita, selawat kita dan sebagainya. InsyaAllah ini semua amalan-amalan yang akan membentuk hati kita, insyaAllah. InsyaAllah, itu dia bila kata Islam itu indah. Letaknya di mana? Letaknya di sabar dan solat. Ustaz dia sabar dan solat, insyaAllah. Dan waktu ini kita nak raikan kesenambungan daripada apa yang Ustaz dah nyatakan tadi. Rakan kita di Facebook, Raji Hassan kata ada golongan orang yang tak tinggal solat Ustaz. Alhamdulillah, tak tinggal solat, tak tinggal majlis-majlis ilmu ataupun majlis-majlis agama, tapi mereka masih melakukan dosa-dosa kecil yang mungkin mereka tak sedar, seperti mengutuk orang, barat dan banyak lagi Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Ini penyakit yang perlu kita hindari, ya. Ini menyebabkan kalau kita rajin beribadah tetapi kita tak jaga lidah kita, ya, insya-Allah kita akan menjadi orang yang muflis di akhirat nanti. Habis amalan-amalan kita. Yang paling penting ialah, ya, kita ibadah kita berbuah. Buah kepada ibadah ialah akhlak. Ya, umpamanya saya buat contoh macam ni. Ada orang yang tanam 100 pokok rambutan. Semua 100 pohon rambutan itu semua rambutan jantan. Tak berbuah langsung 100 pokok. Ada seorang lain dia tanam 1 pokok je tapi berbuah. Yang mana yang anda nak? Yang 1 pokok tapi berbuah. Begitulah ibadah. Ibadah kita
Yang paling penting ibadah tu buahnya akhlak. Ya, sebab itu saya katakan iman itu umpama akar tunjang ataupun benih. Ibadah itu ataupun yang dikatakan rukun Islam itu ialah batangnya, ya, rantingnya, dahannya dan sebagainya. Dan buahnya adalah akhlak. Jadi ibadah kita untuk membuah akhlak. Ya, sebab itu diperingatkan dalam hadis Rasulullah SAW banyak. Ya, seorang wanita yang malamnya qiyamul lail, yang siangnya puasa sunat, tetapi ada satu je keburukan, iaitu jiran hati, lidahnya suka menyakiti hati jirannya. Rasulullah kata la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Tak ada kebaikan bagi dia. Apa? Dia tu ahli neraka. Subhanallah, kita lurus hati kita ni, dia petandanya lurus lidah kita. Petanda lurus hati ni, lurus lidah kita. Sebab itu subhanallah, saya terdengar satu YouTube daripada Habib Ali Al-Jufri yang dia kata Islamkanlah lidahmu dengan istighfar. Saya tulis ni, Islamkan lidahmu dengan istighfar. Jadi selalu kita istighfar, insya-Allah Islamlah lidah kita. Kalau tidak, haba'am manfura saja. Amalan kita jadi debu-debu yang berterbangan, ya. Subhanallah, satu ketika yang lain seorang sahabat datang dia. Rasulullah kata 3 kali dia ahli syurga. Seorang sahabat masuk ahli syurga, confirm ahli syurga. Rasulullah tu shadiqul masduq. Apa yang Rasulullah kata tu benar lagi dibenarkan. Ya. Abdullah bin Umar dia tengok, dia nak kaji, kenapa orang ni jadi ahli syurga? Amalan-amalan dia biasa saja. Tapi bila ditanya, frankly speaking, bila ditanya dari hati ke hati, apa amalan? Dia tak ada hasad dengki pun berdoa. Itu. Jadi insya-Allah ibadah kita biar sedikit ikhlas, dan bila ikhlas tepat dengan sunnah, dan insya-Allah pasti berbuah. Buahnya adalah akhlak. Akhlak itu yang kelihatan. Akhlak itu yang menarik orang kepada kita. Insya-Allah. Mudah-mudahan. InsyaAllah itu dia. Pokoknya kena ikhlas, Ustaz ya. Kena ikhlas. Ikhlas ni bukannya mudah. Dan seperti semua hitam yang berjalan di atas batu yang hitam digelap, yang sangat pekat, Ustaz ya. Sangat susah untuk ikhlas. Tapi apapun, kita nak raikan lagi rakan-rakan kita yang berada di Carnival, tapak Carnival, untuk ajukan soalan pada yang bagi Ustaz Fahrul. Kakak dia hadapan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Hafizah binti Harun. Ini kemukakan 2 soalan. Ya. Pertama, kita nampak jalan yang kita nak buat, kita nampak apa yang kita nak pilih, tetapi kita keliru dalam membuat setiap pilihan dalam kehidupan. Asas untuk kita membuat pilihan dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlu ada. Kita dah tahu dah yang kita nak, tapi kita kadang-kadang bisikan Allah ke, bisikan syaitan ke, bisikan malaikat tu, kita keliru dalam buat pilihan. Perkara yang kedua, kita nampak perkara yang kita dalam belajar, kita dalam mencari ilmu, kita nampak perkara yang jahil. Kadang-kadang terdekat dekat dalam hati ni, kita mempertikaikan apa-apa perkara-perkara yang sepatutnya kita rasa janganlah sebut kan, tapi kita sebut juga. Contoh? Macam kita nampak sesuatu benda yang kita rasa kenapa buat, tetapi kalau disimpan dalam hati tu macam mak geram je kan Ustaz. Kadang-kadang orang buat perkara yang kita rasa macam kata tak tutup aurat lah. Bukan tak tahu tapi tak buat-buat. Nak disimpan dalam hati tu macam bengkak aja kan. Tapi nak disampaikan pada dia tak kuat pula. Tapi tercakap-cakap dekat luar kan. Adakah kita ni termasuk dalam orang-orang yang tidak berdosa lah juga Ustaz, macam mengumpat juga Ustaz? Ya. Terima kasih Puan. Dan perempuan ni siapa Puan? Hafizah. Satu lagi soalan mungkin. Assalamualaikum. Nama saya Izzati. Saya nak tanya, kalau macam dalam proses macam tadi dalam proses hijrah tadi kan, nak jadi baik tu macam, tapi apa macam ada macam tak tahulah perasaan ke bisikan ke nak buat balik benda yang kita dah tinggal, tapi kita macam nak buat, tapi macam mana nak hindarkanlah perasaan tu. Itu saja. Ada Ustaz ya? Silakan. Minta maaf, saya orang tua, kadang-kadang terlupa soalan ya. Dah banyak soalan saya terlupa, minta maaf ya. Pertamanya tentang apa? Keliru dengan pilihan Ustaz. Keliru dengan pilihan. Hidup adalah pilihan. Ya.
Dan dalam satu hari, kata pakar-pakar psikologi, kita buat 200 pilihan sekurang-kurangnya. Dan kejayaan kita ialah sejauh mana kita dapat buat pilihan yang tepat dan cepat. Tepat dan cepat. Subhanallah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada juga wahadainahun najdain, dibentangkan ataupun dikemukakan kamu dua jalan. Satu fisabilillah, satu fisabilitawud. Satu jalan Allah dan satu jalan syaitan. Ada pilihan, manusia memilih. Sebab tu antara rahmat Allah ialah Allah memberi kita untuk buat pilihan. Allah tak paksa, ya. Baik. Cuma Allah telah berikan kepada kita semua ilmu untuk kita buat pilihan yang tepat dan cepat. Baik. Pernah saya tuliskan begini. Orang yang ikhlas dan sedang berusaha untuk ikhlas, dia dapat buat keputusan yang tepat dengan cepat kalau dia ikhlas. Kerana orang yang ikhlas hanya ada satu Tuhan saja dalam hatinya. Manakala orang yang tidak ikhlas, banyak Tuhan-Tuhan kecil dalam hatinya yang menyukarkan dia untuk membuat keputusan. Saya teringat kata ulama, Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata masalah manusia daripada dulu sampai sekarang bukan kerana tidak ada Tuhan, tetapi kerana terlalu banyak Tuhan. Sebab tu perjuangan para rasul yang utama ialah untuk membantras musyrik, syirik. Bukan tak ada Tuhan, ada Tuhan tetapi mempersekutukan Tuhan. Contoh, bagaimana orang yang ikhlas boleh buat keputusan yang tepat dan cepat. Seorang wanita lah saya contoh, buka almari baju nak pergi ke kerja, tempat kerja. Buka yang pertama, baju yang pertama saya suka, suami tak suka tak boleh. Yang baju yang kedua saya suami suka, saya pula tak suka tak boleh. Yang tiga, saya suka, suami suka, kawan-kawan tak suka tak boleh. Yang keempat, saya suka, suami suka, kawan-kawan suka, Allah bos pula tak suka. Kan susah nak buat keputusan. Sebab apa? Banyak orang-orang dalam hati dia. Tetapi kalau dia buka saja almari baju tu, yang pertama dia tengok ini tutup aurat, kemudian ada ini, dia terus pakai. Dia jaga Allah, Allah jaga dia, betul. Dalam hadis yang panjang oleh Bukhari, yang diriwayatkan Bukhari, bila Allah cinta seorang tu, Allah memerintahkan malaikat Jibril berseru kepada seluruh makhluk untuk mencintai dia. Itu yang penting. Jadi orang yang ikhlas senang dia buat keputusan dengan tepat dan cepat. Sebab tak ada Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup kita. Sebab tu bila dia nak makan, berkat, lazat, kemudian berzat, dia akan bikin berkat dan juga berzat. Contoh, dia berdepan apa saja dia membuat keputusan yang tepat. Subhanallah, kata pakar psikologi, kita membuat keputusan berdasarkan value system yang ada kita. Value system itu nilai yang ada dalam kita. Apa dia value? Dengar Value ialah suatu yang kita rasa what is good, what is true, what is right. Apa yang benar, apa yang baik dan apa yang betul. What is true, what is good, what is right. Kita rasa, bukan dengan fikir. Kita rasa betul-betul. Jadi kita membuat keputusan berdasarkan value. Yang ini baik, yang ini benar, yang ini betul. Kita akan buat keputusan itu. Contoh, alhamdulillah kita orang Islam, kita tidak konflik value. Sebab bila berdepan dengan satu keadaan, bila berdepan dengan satu situasi, ataupun berdepan dengan satu tindakan, yang benar, yang baik, yang betul, kita rujuk pada wahyu. Wahyu muktamad. Tetapi kalau kita rujuk pada hati kita semata-mata tanpa panduan daripada wahyu, pada perasaan kita, pada fikiran kita, subhanallah, fikiran kita liar. Sebab itu fikiran kita, perasaan kita mesti diikat dengan wahyu. Jadi kita sedang buat keputusan yang tepat dengan cepat. Subhanallah, itu saja. Jadi itu yang penting yang dikatakan orang yang bertakwa. Baik, yang soalan keduanya, kasih saya. Dia nampak yang jahil je Ustaz. Nampak ya? Nampak yang jahil, nampak perkara-perkara jahil je kat mata ni, yang bakal rasa kalau tak cakap ni macam melampau, tapi cakap macam nak jaga mulut kan. Sebenarnya bukan soal apa yang kita lihat, tapi bagaimana kita melihat. Bukan apa yang kita lihat, tapi bagaimana kita melihat. Dan bagaimana kita melihat ditentukan oleh
kesedaran siapa diri kita. Dalam bahasa Inggerisnya begini ya, what you see is what you get. Apa yang kita lihat itu yang kita akan dapat. Tetapi who you are determine how you see. Siapa diri kita menentukan bagaimana kita melihat. Contoh begini, kalau kita lihat, kita rasa orang yang tak buka aurat dan sebagainya. Bagaimana kita nak dapat kebaikan kalau kita lihat keburukan? Tak mungkin. Bagaimana kita nak dapat kebaikan kalau kita lihat keburukan? Orang ni betul-betul dah ada ilmu pun, dah ada sekali orang semua pakai tutup aurat, dia lagi masih mendedah. Yang kita lihat itu yang kita dapat. Macam mana kita nak lihat? Sebab tu saya katakan tadi, perangi kejahilan dengan senjata kasih sayang. Sebab tu ketika Rasulullah dilempar di Taif, tetapi Rasulullah melihat yang baik lagi, iaitu zuriat mereka. Dia lihat benda, kemampuanku tak mampu. Rasulullah lihat pada circle of influence dia. Boleh faham maksud saya? Jadi sebab itu di dalam Al-Quran Allah kata jangan kita prasangka, jangan kita lihat dengan sangka-sangka buruk. Sebab apa yang kita sangka itu dia sangat berkaitan dengan apa yang akan berlaku. Ana inna zanni abdi bi, kata Allah, aku ikut sangka hamba-ku. Jadi seorang pendakwah yang dikatakan dai, first thing first, dia mesti melihat mad'u, orang yang diserunya dengan baik. Kalau selagi dia tak melihat kebaikan pada orang yang diserunya, selagi itu dia tidak dapat menyeru dengan kasih sayang. Saya tanya pada anda, bila kita melihat orang tak pakai tudung ataupun orang yang masih menandakan aurat, tanya pada hati kita dulu. Kali pertama kita menutup aurat kita itu, bagaimana kita tutup aurat? Kita tergerak menutup aurat. Apakah kerana orang maki kita? Apakah kerana orang cerca kita? Tidak. Saya ramai orang yang saya tanya, first time saya menutup aurat Ustaz, saya terdengar yang Quran lembut betul. Tiba-tiba saya cari maknanya tentang surah An-Nur pun. Saya menutup aurat Ustaz kerana saya ingat ustazah saya dulu yang menutup aurat baik betul. Saya tertarik. Tentulah apa sebab dia jadi baik? Oh, pakaian dia baik macam ni, ya. Rupa-rupanya yang menyebabkan kita pakai tudung dulu, yang menyebabkan kita menutup aurat ialah suatu yang lembut, suatu yang tenang. Kalau itulah jalan kita menutup aurat, jalan itulah yang juga kita gunakan untuk menarik orang menutup aurat. Kita ditarik dengan lembut, mana mungkin kita menarik orang dengan kasar? Tak mungkin. Kelembutan itu yang kita gunakan semula, ya. Itu. Baik. Ya, dan kita kembali kepada soalan tadi daripada Izati berkenaan dengan hijrah. Tapi ada rasa dekat hati ni macam was-was, betul ke penghijrahan tersebut? Macam mana Ustaz? Apabila kita ada was-was di dalam kebaikan, artinya kita sedang diserang oleh syaitan, ya. Syaitan ni musuh yang tak pernah tidur. Dalam salah satunya dia datang dengan temptation, godaan, dengan was-was, betul atau tidak. Saya nak tanya pada tuan-tuan, puan-puan, pada diri saya juga, mampu kita lawan syaitan? Mampu tak kita lawan syaitan? Tak mampu. Syaitan bijak, ada ilmu yang tinggi. Syaitan musuh yang tak pernah tidur, ya. Syaitan dia lihat kita, kita tak boleh melihat dia, betul. Saya sebagai satu metafora, ya, satu pelambangan. Kalau dua ahli tinju, satu buka mata, satu tutup mata, bertinju agak-agak yang mana menang? Tentulah yang buka mata. Syaitan boleh lihat kita, kita tak boleh lihat dia, betul. Tetapi subhanallah, Allah sayang kepada kita. Sebab tu Allah bagi panduan untuk kita berdepan dengan syaitan. Apa dia? Kita ta'awuz ataupun kita akrab dengan Allah. Kita tak akan mampu lawan syaitan, tetapi Allah perintahkan untuk melawan syaitan, kita kena akrab dengan pencipta syaitan, iaitu Allah. Seperti mana kita dikejar oleh anjing, kita tak mampu lawan, dia Rottweiler, dia Bulldog, ya? Tapi kita kena rapat dengan tuan punya anjing. Ini penting. Sebab itu dalam Al-Quran, bila kita nak baca Quran, kena baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apa saja kita berlindung dengan Allah. Bila kita berlindung dengan Allah, yang tu selalu saya katakan, when God is your friend, who is your enemy? When God is your friend, who is your enemy? Artinya apabila kita akrab dengan Allah, sebab itu syaitan tidak boleh lagi mengacau kita. Sebab itu di dalam Al-Quran kata orang yang paling akrab dengan Allah ialah orang yang ikhlas. Tipu daya syaitan akan menipu semua orang. Orang yang ada ilmu, orang yang abid, orang yang pemurah, semua boleh ditipu oleh syaitan. Kecuali apa? Illa mukhlisin, orang yang ikhlas tidak akan ditipu oleh syaitan. Jadi bagaimana kita nak menghalang godaan was-was ni? Satu, kita ta'awuz dengan Allah, kita berta'awuz
berlindung dengan Allah. Yang kedua, kita cuba menjadi orang yang ikhlas. Yang itu soal-soal dalaman. Soal tipsnya, contoh, saya buat contoh. Kalau kita tanam pokok yang baru tumbuh, ya, kita tak letak pokok ini ke tengah lapangan. Kita akan letak dalam nursery. Dia ada lindung dulu dengan penutup dia, biar dia bercambah sikit dan sebagainya. Akhirnya bila dia dah ada batang, dah ada dahan sikit, dah nampak kuat, tahan dah kena hujan, kena panas pun dah tahan, kena serangga pun dah, barulah pokok itu ditanam di tanah lapang. Betul? Begitulah Islam kita. Bagi mereka yang baru hijrah, kena yang pertama sekali kena cari bi'ah solehah, kena cari suasana Islam, ya. Kemudian yang paling penting yang semalam saya dengar, ya, yang paling penting yang dipesankan oleh Ustaz Muhadir ialah kita kena cari murabbi, cari syekh, guru yang boleh memimpin kita. Sebab guru ni dia dah melalui jalan tu, ya, dia tengok tu. Kita jalan di dunia ni, kita pakai GPS pun masih lagi susah, ya. Apa lagi jalan menuju akhirat? Perlu pimpinan daripada guru. Jadi pimpinan daripada guru, bi'ah yang solehah. Kemudian yang paling penting ialah program-program yang baik. Program-program yang baik ini umpama nursery, ya. Sebab tu saya katakan kadang-kadang kita bukan baik, tetapi kita buat ibadat sehingga kita penat untuk melakukan maksiat. Sekali lagi saya ulang. Buatlah ibadat sehingga kita penat untuk melakukan maksiat. Buat program baik-baik ini bukan kita tak teriu lagi, bukan tak tergoda lagi dengan maksiat, tapi dah letih sebab dah penuh program dengan kebaikan. Itulah peringkat yang dikata orang yang baru, orang yang baru perlu duduk dalam satu jamaah, perlu dalam satu bi'ah, pimpinan seorang murabbi, dan insya-Allah sentiasa disibukkan dengan program-program yang baik. Isi masa lapang, itu caranya. Dan cari sahabat, yang paling penting cari sahabat yang serius kata, yang mana kita lupa dia mengingatkan, kalau kita ingat dia membantu kita. Insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Itu dia, Islam itu indah pagi ini. Dari Masjid Usama bin Zaid bersempena Karnival Mahabat IKIM FM untuk tahun 2014. Alhamdulillah, bersama dengan bahagia Ustaz Baharul Muhammad Joy dengan tajuk Islam itu memang indah, Ustaz, ya. Dan bila kita pun dah sampai ke penghujung di Ustaz, mungkin sedikit kesimpulan yang boleh Ustaz berikan untuk tajuk kita, Islam itu memang indah. Sematkan kata-kata ini, ya, dalam hati kita. Islam adalah pasangan hidup manusia. Islam adalah pasangan hidup manusia. Seperti mana seorang ibu bapa yang telah mencari bakal suami untuk anak gadisnya. Bakal suami itu baik akhlak, tampan wajahnya. Seperti mana ibu bapa yang telah menyediakan kepada anak lelakinya seorang gadis yang cantik, baik akhlaknya sebagai pasangan hidup. Maka anak yang baik kerana dipilih oleh orang yang baik, dan yang dipilih juga adalah orang yang baik, maka tidak ada alasan untuk anak ini menolak jodoh yang dicadangkan ataupun yang ditawarkan oleh ibu bapa. Begitulah Islam. Islam adalah jodoh kita yang indah, yang baik, yang dicipta oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk pasangan hidup kita di dunia ini yang sementara. Dan itulah bekal kita untuk kita mendapat syurga yang hakiki dan abadi di hari akhirat. Menerima Islam artinya menerima kemajuan, ketenangan, kejayaan, perpaduan dan kestabilan. Menceraikan Islam, meminggirkan Islam, menjauhkan Islam, kita menjemput kemunduran, kekacauan, kegagalan, kegalauan dalam hidup, krisis dan perpecahan. Sebab itu punca kenapa hidup kita resah, gelisah apabila kita tidak menjadikan Islam yang indah sebagai jodoh ataupun pasangan hidup kita yang Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang tawarkan untuk kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kita dapat menyerahkan diri kita sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang mana dikatakan sebagai Ustaz tadi, Islam itu memang indah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ustaz atas pertemuan, dan kita bagi juga buat rakan pendengar IKIM FM yang sentiasa
setia ni Ustaz, dengarkan Ustaz dan yang lain-lain pengisian menerusi IKIM FM. Ustaz akan bersama kami di IKIM FM sepanjang tahun 2014 ini menerusi Islam Itu Indah yang bersiaran setiap hari Rabu pada pukul 10.15 pagi.